Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Summa amma ba'd. Dimuliakan tuan-tuan imam, tuan Bilal, ahli jutawan kuasa masjid, Tuanku Jaafar, para asatizah, tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Pertama-tama sekali marilah kita sama-sama memperbanyakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan memuji dan berterima kasih dengan Allah dengan cara menyebut alhamdulillah di atas segala nikmat yang dikurniakan kepada kita, sama ada yang berbentuk fizikal ataupun yang berbentuk spiritual. Yang mana nikmat yang paling besar di antara keduanya itu ialah nikmat spiritual itu tadi, yang mana Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Mustadrak, Nabi SAW sebut, hadis ini disahihkan sanadnya oleh Al-Zahabi. Nabi kata apa dalam hadis ni? Nabi kata, innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia ini, yakni material keduniaan ini, Allah bagi kepada siapa? Allah bagi kepada liman yuhib wa man la yuhib. Allah bagi kepada siapa yang dia suka dan siapa yang dia tak suka. Jadi siapa yang rasa dia dapat dunia banyak sangat tu, dia jangan rasa Tuhan suka benar sama dia. Sebab Allah bagi dunia kepada siapa yang dia suka dan kepada siapa yang dia tak suka, dia bagi dunia ni. Wala yu'til imana, dan dia tidak akan memberikan iman illa liman yuhib, kecuali kepada siapa yang dia suka sahaja. Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad, wala yu'tid din illa liman yuhib, dia tidak akan memberikan agama itu kecuali kepada siapa yang dia suka. Jadi nikmat agama yang kita dapat hari ini, nikmat iman, adalah kerana Allah suka dah kita. Jadi kita pun jangan perasan muna kita boleh dapat tauhid, belum tentu. Jadi kita sentiasalah bersyukur, ya Allah, supaya Allah sambung lagi nikmat ini sehinggalah habis hayat kita. Tuan-tuan, kita kini berada pada bulan Rejab. Jadi dah lebih kurang seminggu lah kita berada pada bulan Rejab ini. Jadi bulan Rejab adalah salah satu daripada bulan-bulan haram, bulan-bulan haram, yang mana Rejab ni duduk kat tengah-tengah. Tiganya berturut-turut, Rejab ni sorang-sorang dekat tengah-tengah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, betul-betul. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah bulan haji, Muharram bulan pertama kita kira kan. Jadi yang tu betul-betul tiga tu, dan satu lagi kat tengah-tengah, bulan Rejab ni. Jadi bulan Rejab adalah bulan, kenapa dinamakan bulan haram? Kerana sebelum daripada Islam datang pun, Arab menghormati bulan-bulan haram ini, iaitu mereka tidak berperang pada bulan haram. Jadi mereka melakukan kebaikan. Jadi bulan ini dia orang akan anggap bulan ini suci. So no war, dia kata no perang-perang, tak ada perang-perang dah. Jadi Islam datang dan Islam raikan benda ni. Islam terima bulan ni dan anggap ia juga suci di sisi Islam. Jadi bulan ni jangan bergaduh lah. Kenapa kau makin biasanya masam masa kan? Bulan ni saya senyum sama kau sebab apa? Bulan haram, bulan Rejab, yang kita kena berbuat baik padanya. Selain daripada kita melakukan amal-amal ibadat, memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Yang pertama sekali, jangan tinggalkan benda-benda yang wajib kan.
bulan ni lah banyak tinggal subuh kau, janganlah kan. Tiba-tiba tak datang subuh lah, kurang pula amalan ni, jangan. Selain daripada kita kekalkan amalan yang baik pada bulan-bulan yang sebelumnya, baik juga pada bulan Rejab, di samping itu kita tambahlah amalan-amalan sunat yang kita buat, yang besok kita buat tu, banyakkan lagi pada bulan haram ni, bulan Rejab ni. Jadi itu amalan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu ulama meletakkan sunat melakukan perkara-perkara yang ibadah-ibadah mahdah, ibadah salat kita lagi banyak daripada bulan biasa. Puasa kita lagi banyak daripada bulan biasa, kan? Besok puasa Isnin Khamis yo. Kita tambah pula bulan hari-hari putih ke pada bulan Rejab ni. Saya ni burak jelah. Tuan-tuan, insya-Allah saya ingatkan untuk tuan-tuan lah, kan. Nak buat baik, inilah masa Okey. Jadi apa lagi yang kita boleh buat? Kita boleh buat amalan-amalan selain daripada dengan Allah Ta'ala. Kita buat amalan baik mau kawan-kawan kita, kan. Biasa tak pernah-pernah belanja, kan. Kau nak pahala ni tiba-tiba belanja ni, kan. Bulan haram, kan. Kita buat baik bulan haram, kita belanja kawan-kawan kita. Kita gunakan peluang yang pada bulan haram ni. Tapi kena ikut kapasiti meja lah. Jangan ramai-ramai. Seorang 1,000 kena, kan. Okey. Okey, apa lagi? Di samping itu juga kita jauhkan perkara-perkara haram. Perkara-perkara haram yang kita buat. Kita ni setiap dari kita ada tabiat buruk gitu. Yang kita kenal lah diri kita, kan. Ada benda buruk yang kita buat. Jadi pada bulan ini sama ada kita buang ataupun kita kurangkan tabiat buruk tu. Contoh kita ni depan orang baik, kan. Baik mesra lah dia ni, baik orang Tapi kat rumah kerja nak marah kan. Marah. Mana ni dan punya hutang, kan. Jadi mana hutang saya, kan. Marah pula dia, kan. Kita kira nak marah. Jadi kurangkan benda-benda yang buruk ini pada bulan haram. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambunglah pengajian kita yang kita kini berada dalam kitab Hisnul Muslim, yang mana kita masih lagi di dalam bab sujudut tilawah. Sujudut tilawah. Baik. Jadi kita dah syarahkan apa itu sujud tilawah, dan juga kita dah ajar bacaan yang pertama di dalam sujudut tilawah. Apa bacaan dia? Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi apabila kita lalu di dalam, kita baca je ayat yang padanya ada tanda sajdah tu, kita pun sujud dengan membaca bacaan ini. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu. Okey. Kemudian ada bacaan yang kedua bagi sujud sajdah ini. Jadi kalau tuan-tuan ada kitab, bacaannya kita bacalah dulu sama-sama. Payah sikit ni, tapi tak apa, kita cuba je. Allahumma uktub li biha indaka ajra wada' anni biha wizra waj'alha li indaka zukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud. Okey, jadi itu adalah bacaan yang kedua di dalam sujud tilawah. Baik, kita nak tahu dulu sebelum kita pergi kepada bacaan, makna bacaan, kita nak tahu dulu datang daripada mana bacaan sujud tilawah ini. Doa sujud mutlaqan. Okey. Kalau ikut pengarang buku ni, dia meletakkan bab yang tadi tu, sajada wajhiya lillazi khalaqahu, itu adalah bacaan sujud tilawah ketika mana kita membaca ayat tilawah ataupun ayat sajdah ketika qiyamul lail. Dia letakkan, kalau kita qiyamul lail baru kita baca sajada wajhiya lillazi. Penulis buku ni lah, dia tulis macam tu. Dan kalau kita tengah mutlak, waktu bila-bila masuk selain daripada qiyamul lail, kita baca ayat tilawah, kita baca yang kita baca tadi tu, Allahumma maktub li biha indaka ajra. Walau bagaimanapun sujud tilawah boleh baca
yang tadi yang biasa kita baca tu pun boleh bacalah. Cuma dia babkan di bawah tajuk itu. Baik. Tak apa, kita nak tengok dulu datang daripada mana bacaan ini. Bacaan ini datang daripada hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas anak kepada Al-Abbas, Abdullah, namanya Abdullah. Bila kita baca Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Umar radhiyallahu anhu, kan? Bila kita sebut dah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kan? Bila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebab bapaknya juga adalah masuk Islam. Al-Abbas pak cik Nabi juga orang sahabat. Jadi radhiyallahu anhuma, dua-dua sekali. Radhiyallahu anhuma apa maksud dia, tuan-tuan? Semoga Allah redha, itu maksud dia. Radhiyallahu anhuma, radhiyallahu tu maksudnya semoga Allah redha. Okey, dia cerita, dia kata qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Okey, datang, dia cerita, dia kata datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu lelaki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ra'aitunil lailah, sesungguhnya aku melihat diri aku ini pada suatu malam. Al-lailata wa ana naimun, sedang aku dalam keadaan tidur. Maknanya aku mimpilah, aku mimpi satu malam tu. Ka'anni usalli khalfa syajarah, seolah-olah aku ini bersolat di belakang pokok. Khalfa syajarah, maknanya dijadikan pokok itu sebagai sutrah, solat belakang pokok. Jadi kalau kita ni solat, tuan-tuan, sunat untuk kita mencari sutrah. Kalau dalam masjid ni sutrahnya yang paling utama adalah tiang lah. Maksudnya kalau kita nak solat seorang-seorang, kalau kita solat berjemaah, tak payah, imam tu lah sutrah kita. Tapi kalau kita solat seorang-seorang, kita cari sutrah, tempat penghalang ni, kita solat di belakang tempat. Tapi kalau semua orang dah ambil, kita boleh juga anggap line ni sebagai sutrah kita. Okey, lelaki ni kata aku solat di belakang pokok. Fasajadtu, lalu aku pun bersujud. Kemudian aku sujud, dia semayang belakang pokok, kemudian dia sujud. Kemudian pokok tu juga fasajadatis syajaratu lisujudi. Aku sujud, pokok tu pun sujud sebab aku sujud. Ini mimpi, tuan-tuan. Jangan serius benar kan. Fasami'tuha wa hiya taqul. Aku dengar pokok tu baca, Allahumma ktub li biha indaka ajra. Aku ya Allah, dia terus terjemahlah, Allahumma, ya Allah, uktub li, tuliskan, uktub li, tuliskan untuk aku, biha, dengannya, yakni nya tu apa, dengan sujud aku buat ni tadi, indaka ajra, di sisi engkau pahala. Maksudnya ya Allah, tuliskanlah kebaikan dalam sujud aku ini sebagai pahala di sisimu, kan? Aku sujud ni aku nak pahala. Jadi tak benarlah kalau ada orang dakwa, kita ni kalau beribadat tu jangan harap pahala, syirik bye-bye, kan? Jadi ini juga dakwaan yang salah, kan? Salah, kan? Dia kata kita beribadah ni kita nak redha, bukan nak pahala. Tak, kan? Nabi pun ajar, ya Allah bagi aku pahala, kan? Yang tu. Jadi tidak syirik untuk beribadah kerana pahala. Yang salah adalah beribadah kerana nak dapat duit, kan? Nak naik pangkat contohnya, buat baik depan bos, Allahu akbar, alhamdulillah, nak bos bagus dia ni, kan? Kita solat tu sebab nak naik pangkat. Yang tu salah, kan? Kita nak dunia. Sedangkan kalau kita beribadat tapi kita nak akhirat, tidak salah. Wada' anni biha wizra, yang kita baca tadi, wada' anni biha wizra, pokok tu ni pokok baca ya. Dan letakkan ataupun hilangkan daripada aku ini wizra. Wizra itu beban. Wizra. Ataupun yang boleh difahami untuk kita ni dosa lah. Dan buangkanlah dosa. Dosa ini Al-Quran panggil wizra. Wizr. Sebab apa? Wizr ni maksudnya beban. Beban.
Kalau kita nak berjalan kat sirat tu ada bawa beban, memang jatuh lah kan wizr ya. Jadi wizr tu beban. Yang kita, ya Allah, buang beban ni. Wizra. Apa ni, wada'anni biha wizra, maksudnya ya Allah, buangkan beban daripada aku disebabkan sujud ni tadi. Buangkan beban itu ataupun dosa itu. Waj'alha li 'indaka zukhra, dan jadikan ianya, iaitu sujud ini tadi, di sisimu zukhra, simpanan. Ya Allah, aku nak engkau simpan pahala sujud ini di sisi engkau. Wa taqabbalha minni, dan terimalah ia daripada aku, kama taqabbaltaha, seperti mana engkau menerimanya, min 'abdika Daud, daripada hamba-Mu Daud. Ni Daud mana ni? Nabi Daud. Nabi Daud. Baik. Dia apa cerita ni kan? Tiba-tiba Nabi Daud. Baik. Kalau nak tahu apa cerita dia ada di dalam surah Sad. Surah Sad, kalau kita buka surah Sad ayat yang ke-21, kenapa terima macam mana engkau terima daripada hamba-Mu Daud. Okey, ceritanya macam mana? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa hal ataka naba'ul khasmi idh tasawwarul mihrab. Adakah telah datang kepada engkau al-khasm, naba'ul khasm, cerita tentang permusuhan, idh tasawwarul mihrab, ketika mana mereka itu panjat tembok pergi ke mihrab. Ada orang bermusuh, dua-dua kumpulan ni panjat tembok pergi ke mihrab. Yang mana mihrab ni mihrab lah tuan-tuan kan. Ni mihrab. Biasanya mihrab itu adalah penjuru di masjid. Biasanya masjid itu mihrab. Tapi kalau kat rumah boleh tak ada mihrab? Kalau kita tengok orang soleh ni, di rumah dia ada mihrab lah. Maksudnya dia bukanlah mesti ada ukiran macam ni, tak kan? Makna dia ada satu tempat khas untuk dia solat. Orang soleh ni ada tempat dia kan. Situ tempat dia solat. Kau jangan kacau saya. Dia masuk situ, jangan kacau. Dia itu tempat dia beribadah. Demikian Daud. Nabi Daud ada mihrabnya. Okey, ada orang panjat tembok pergi ke mihrab. Idh dakhalu ala Dawud fafazi'a minhum. Mereka ini tiba-tiba lepas panjat tu masuk ke mihrab Daud. Fafazi'a minhum, Daud pun jadi terkejut lah kan, pahala ni. Fafazi'a minhum, Daud terkejut. Qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'din. Lalu mereka pun bagi tahu dekat Daud, Nabi Daud, la takhaf, jangan takut. Khasmani bagha ba'duna ala ba'd. Ada kami ni dua orang yang bermusuh. Ada seorang yang melampau ke atas sebahagian yang lain. Fahkum bainana bil haqqi, lalu kami nak engkau tentukan ataupun apa dia panggil, hakimilah kami bil haq, dengan kebenaran. Wala tushdid, dan jangan kau melampau. Wahdina ila sawa'is sirat, dan tunjukkanlah kami kepada jalan yang sama. Bagi fair lah, maksudnya bagi fair. Inna hadza akhi. Okey, jadi apa masalah Inna hadza akhi lahu 99 na'jatan wa liya na'jatun wahidah. Faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Saudara aku ini, maksudnya saudara sama ada abang atau adik. Saudara aku ini dia ada 99 na'jah, ada 99 ekor kambing betina. Okey. Waliya na'jatun, aku ada seekor kambing. Faqala akfilniha, lalu yang ada 99 ni tadi bagi tahu dekat dia, akfilniha wa 'azzani fil khitab. Kau yang seekor tu borilah kat saya kan, borilah kat saya, bagi cukup. Dan dia ni di samping minta tu, dia ni pula pandai 'azzani fil khitab. Dia ni kalau berdobat tu dia memang menang lah kan. Jadi dia ni pandai bercakap lah, wa 'azzani fil khitab. Jadi yang dah lah seorang ni tak pandai bercakap dan dia pun ada seekor kan. Jadi lalu dia jumpalah Nabi Daud, tolong putuskan di antara kami ini. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika
ila ni'ajihi. Lalu Nabi Daud apabila dia dah cerita benda tu, Nabi Daud terus dia bagi tahu, laqad zalamaka, sesungguhnya yang 99 ekor ni tadi, yang saudara yang ada 99 ekor ni tadi, zalamaka, dia telah menzalimi engkau. Bisuali na'jatika wahidah, bisuali na'jatika ila ni'ajihi, iaitu apabila dia minta kambing betina kau untuk tambah kambing-kambing yang dia dah ada. Wa inna kathiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'd. Memanglah orang-orang ni, Nabi Daud beritahu pula tu, tambah pula kat belakang, orang-orang yang selalu bergaul ni memang suka kadang-kadang tindas orang lain. Bagha ba'd la yabghi ba'duhum ala ba'd. Dia orang ni kadang-kadang melampau sikit. Kadang dah biasa bergaul tu, kadang-kadang ada terlampau, terlebih sikit kan. Yang tu maksud Nabi Daud. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Okey. Wa qalilum mahum, dan sedikit orang yang beriman dan beramal saleh ni, wa qalilum mahum, sedikit. Wa zanna Daud annama fatannahu. Okey, jadi ada yang cerita ini, ada yang macam tak diceritakan. Apabila Nabi Daud cakap dia macam tu, dalam riwayat dikatakan kedua-dua orang ni hilang, ataupun golongan yang tadi ni hilang. Hilang. Lalu Nabi Daud fikir, okey, mau cerita ni tadi. Wa zanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu. Dan Nabi Daud pun baru perasan, Allah uji aku ni. Allah uji aku kan. Fatannahu, kami mengujinya. Fastaghfara rabbahu, kemudian dia minta ampun kepada Tuhannya. Wa kharra raki'an wa anab, kemudian dia pun rebah dalam keadaan rukuk, dan dia rukuk, lepas tu dia sujudlah kan. Wa anab, dan dia pun kembali, yang ini bertaubat kepada Allah. Okey, jadi saya nak baca ni banyak pula. Lepas tu fa ghafarna lahu zalika, kemudian kami pun ampunkan dia, lahu, untuk dia, zalika, yang demikian itu. Okey tuan-tuan, yang pertama sekali, apa silap Nabi Daud kat sini? Apa silap dia? Dia dengar sebelah pihak baru ni kan. Baru seorang cerita tadi, dia ni minta saya, memang dia orang ni, jadi dia tak dengar lagi yang 99 ni cerita. Jadi dia kadang-kadang kita ni, kadang-kadang sentimen tu memang ada manusia, kita rasa macam tu kan. Seorang ni cerita, saya ni dah kono teruk dengan kerajaan ni, buat saya macam, kita tak dengar lagi daripada penjelasan daripada kerajaan, tiba-tiba kita tahu hukum. Ini semua kalahlah PRU sekali lagi ni kan. Kita pun tahu kan. Jadi yang ni tak betul kan? Sentimen tu ada. Nabi Daud pun begitu, dia pun manusia kan? Cumanya bila dia hilang tu tadi, baru dia, ya Allah, aku silap kan? Lalu Allah ampunkan dia. Okey, jadi Nabi Daud tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faghfarna lahu, kami pun ampunkan dia. Nampak tak? Jadi yang itulah maksud kama taqabbaltaha, seperti mana engkau terimanya, min abdika Daud. Itulah maksud dia. Seperti mana engkau terima Daud punya minta ampun tu, macam itulah ya Allah. Okey, jadi yang itu yang pertamanya berkenaan dengan apa cerita yang tadi tu, cerita apa ni, kama taqabbaltaha min abdika Daud. Yang kedua tuan-tuan, kalau tuan-tuan mungkin pernah terdengar cerita dalam Bible, Nabi Daud ni, David, dia bagi King David, dalam Bible dia bagi King David. King David ni ada 99 wives, dia kata, 99 isteri. Kalau tuan-tuan ada King David, sebab tu Kristian dulu dia tak poligami ni. King David ada 99 isteri kan. Tapi sebenarnya bukan King David tu ada 99 isteri kan. Dia orang tersalah dalam cerita tu. Yang 99 tu bukan isteri. Ceritanya tentang ada orang tanya tentang 99 ekor kambing betina. Nampak Al-Quran datang, baik, tentulah Injil turun dulu. Lepas tu diselewengkan oleh Ahlul Kitab.
Dalam penyelewengan tu ada tersilap pula cerita. King David ada 99 cerita. Al-Quran datang selepas daripada betulkan balik cerita King David. Sebenarnya King David bukan ada 99 isteri pun. 99 tu datang daripada cerita ni. Demikian Al-Quran dia betulkannya. Al-Quran ni sebab tu kadang-kadang orang ni, kalau kita hidup zaman Nabi dulu, sangat sensitif. Cerita ni memang popular. King David ada 99 isteri. Al-Quran datang, Al-Quran betulkan. Bukan 99 isteri, bukan. 99 tu cerita lain. Nampak Jadi Al-Quran ni dia begitu tegas. Okey. Tak habis ke tadi? Okey. Itu doa yang pokok tadi baca. Pokok baca ni tuan-tuan. Okey, Ibnu Abbas kata, qala Ibnu Abbas, faqara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajdatan thumma sajada. Okey, kemudian Ibnu Abbas cakap dalam hadis yang saya baca ni tadi, Nabi ada satu hari tu Nabi baca surah yang padanya ada ayat sajdah, kemudian Nabi sujud, thumma sajada, fasami'tuhu wa huwa yaqulu, aku dengar Nabi baca mithla ma akhbarahu ar-rajulu an qawli asy-syajarah. Nabi baca seperti mana yang diceritakan oleh lelaki tadi tentang bacaan pokok tadi tu. Okey. Nak cerita dia tadi, saya ulang balik. Lelaki tadi sujud, pokok tu pun sujud, pokok tu baca Allahumma ktub li biha indaka ajra, wada' anni biha wizra, sampai habis. Nabi tu datang cerita kat Nabi. Orang tu, lelaki tu datang cerita kat Nabi. Suatu hari Nabi sujud sajadah dan Nabi pun baca seperti mana bacaan lelaki tu, yang cerita lelaki tu tadi. Baik. Yang pertama ni tuan-tuan, dia jadi satu isu lah kat situ. Apabila boleh kita ni memandai-mandai macam lelaki tu. Kita mimpi kan, kita mimpi. Lepas itu kita Nabi pun terima bacaan tu. Boleh kau macam tu? Kita mimpi ada bacaan-bacaan tertentu kan. Kita mimpi kononlah Nabi suruh kita hari Rabu baca macam ni. Kita pun mimpi, kita pun cerita kat orang. Dan mimpi malam tadi ada pokok ajar saya untuk baca pada hari sekian-sekian. Boleh tak tuan-tuan? Tak boleh, tak boleh. Benda ni tak boleh. Yang boleh sebab apa? Kes lelaki ni kenapa dia boleh mimpi dia diterima? Kenapa? Sebab ia diakui oleh Nabi. Itu dia. Nabi terima cerita tu. Sama juga seperti mana azan. Azan juga kita dah cerita. Azan ni bukan Nabi aja, tak. Datang daripada mimpi sahabat. Tapi Nabi akui, yes. Dan Nabi kata buat. Macam tu. Sama juga dengan bacaan sujud tilawah ni tadi, iaitu kita kena, kalau tak ada orang yang akui, tak ada orang yang approve, iaitu tak ada Nabi tak approve, jadi kita tak boleh nak memandai-mandai. Okey, habislah tentang bacaan sujud at-tilawah, bacaan yang kedua di dalam sujud tilawah. Jadi mungkin susah sikit, tapi kalau kita biasa baca Quran, jadi bolehlah kadang-kadang tu kita gelirkanlah bacaan ini dengan bacaan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Okey. Now kita nak pindahlah kot. Sempat? Pindah kan? Sekarang pukul 8.30. Isyak pukul 8? 8? 3.5. Boleh kita masuk sekejap. Kita masuk sedikit tentang hukum bacaan yang seterusnya selepas daripada sujud tilawah. Kita masuk di dalam bab at-tashahhud. At-tashahhud. Baik. Ini pun kita baca sesama tuan-tuan. Kita ambil berkatlah. Hadis yang ke-22, bacaan tasyahud. Okey. Cuma lain sikit daripada bacaan yang besok kita baca tu. Tapi tak apa, kita baca lah kan. Okey, ikut saya tuan-tuan. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna
wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okey. Baik, yang pertama sekali ini adalah bacaan tahiyat. Jadi ada dua lah bacaan tahiyat. Yang pertama yang biasa kita baca tu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, yang tu itu tasyahud. Lepas daripada tu ialah selawat. Allahumma, itu selawat. Ini tasyahud, bacaan tasyahud. Okey. Yang dalam buku ni at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ni riwayat daripada riwayat Bukhari dan juga Muslim. Muttafaqun. Hadis ni adalah muttafaqun alaih. Yang ni maksudnya kalau kita kata kita nak cari bacaan yang paling, riwayat yang paling kuat dari segi tasyahud, yang ni paling kuat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, yang kita baca tu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu riwayat siapa pula? Itu riwayat daripada Imam Muslim sahaja. Imam Muslim sahaja. Cumanya al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i apabila Imam Syafi'i jumpa dua-dua riwayat ni, cumanya dia pilih riwayat Muslim tadi tu. Jadi kalau kita perasan mazhab al-Imam Syafi'i pilih bacaan yang kita baca itulah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatun. Sebab apa? Dia pilih yang tu walaupun yang ni lagi kuat. Tapi Imam Syafi'i pilih yang lagi satu sebab bacaan tu banyak sikit. Ada perkataan al-mubarakah. Kalau kita kira perkataan yang ni dengan yang tu, beza dia pada al-mubarakah tu. At-tahiyatul mubarakatus salawat. Yang tu mubarakah tu tak ada dalam ni, tapi ada dalam yang kita baca tu. Jadi Imam Syafi'i pilih yang tu sebab lebih sikit bacaannya. Okey. Jadi sebab tu benda yang inilah, sebab tu kita metodologi dalam memilih bacaan ini. Ada ulama yang pandang riwayat itu lebih penting, riwayat yang lebih kuat adalah yang lebih penting bagi dia. Ada yang nampak riwayat yang lebih banyak perkataan dia lebih baik. Jadi itu perbezaan dia. Okey, jadi sebelum kita masuk kepada maksud bacaan ni, kita kena tahu sedikit sebanyaklah tentang hukum tasyahud fi salah. Okey. Apakah hukum membaca tasyahud ketika mana solat? Tasyahud baca tu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Okey. Jadi saya bacakan sedikit. Okey. Dhahaba fuqaha al-amsar Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa Thawri wa Ishaq wa Laits. Okey, majoriti lah, senang cerita. Majoriti berpendapat bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud adalah rukun di dalam solat. Jadi kalau kita tertinggal, maknanya sah tak solat? Kalau rukun tertinggal, batal lah rukun. Okey. Dan di kalangan ulama juga ada yang berpendapat bahawa bacaan tasyahud itu adalah wajib. Jadi apa beza rukun dengan wajib? Kalau dia kata dia adalah syarat wajib, kalau tertinggal boleh ganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau kata rukun, tak boleh. Qada balik, start balik. Itu maksud dia. Jadi di kalangan ulama, tapi majoriti kata adalah rukun. Jadi membaca tasyahud adalah rukun. Jadi kita baca itu, kalau kita tertinggal hari itu tiba-tiba Allahu Akbar, kita tahiyat, kita mimpi je kan, apa entah tu imam bagi salam, Assalamualaikum, kita Assalamualaikum, kita tiba macam tu. Jadi solat kita sah ke tak sah? Tak sah. Sebab membaca tasyahud adalah rukun. Okey. Apa lagi? Okey, fatakun waqaitu sabi'. Okey. Bagaimana keadaan? Okey, dalam tasyahud juga bagaimana duduk tasyahud?
Okey, duduk tasyahud sebelum daripada tu para ulama berbeza berbeza bagaimana keadaan duduk. Saya baca lah. Okey, kaifa takunu wad'iyatul asabi' fi at-tashahhud? Bagaimana keadaan jari ketika mana bertasyahud? Yad'ul musalli yadayhi ala fakhidaini. Okey, orang yang bersolat itu apabila dia duduk bertasyahud, kedua-dua tangannya diletakkan di atas pahanya. Fakhidaini. Fakhidaini cumanya ada dalam riwayat ni Nabi letak di antara, maksudnya paha ni dekat dengan lutut. Lutut. Maknanya sebab ada riwayat tu Nabi pegang wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Nabi pegang lutut. Nabi pegang lutut pun ada. Jadi jangan letak paha dekat belakang ni. Letak dekat belah. Kalau letak paha tu ke depan sikit sampai ke lutut. Jangan letak macam orang kahwin tu kan. Macam sanding tu kan. Bukan macam tu duduk tahiyat. Dia ujung. Sebab Nabi pun ada pegang lutut. Jadi dia jauhlah sikit. Okey. Mabsutataini ala rahatihima. Jadi kedua kaki itu dia dijarakkanlah, kedua paha itu dijarakkan dalam keadaan tenang. Madmumatai al-asabi' wa yakunu mustaqbilan bihima lil qiblah. Jadi kaki tadi itu dan juga tangan itu kesemuanya menghadap ke kiblat. Wa hadha yakunu fil julus baina sajdataini fi at-tashahhudil awwali wal akhiri. Jadi kedudukan ini sama ketika mana tangan punya kedudukan tadi itu sama ada duduk di antara dua sujud ke, duduk tasyahud awal ke, duduk tasyahud akhir ke. Wa min thamma yaqbidul khinsar wal binsar min yadihi al-yumna. Dalam masa yang sama juga kalau tasyahud digenggamkan khinsar. Khinsar ni ujung sekali, ujung khinsar, dan binsar ini digenggam. Min yadihi al-yumna, okey, digenggam. Wa tahliq ibhamihi ma'al wusta, macam ni lebih kurang. Fi tasyahudi mutlaqan. Kalau tasyahud dia akan duduk macam ni kedudukan jarinya. Wa min thamma yushirul musalli bis sabbabati 'inda dzikrillah ta'ala fi tasyahud. Dan jari ini menunjukkan diangkat ketika mana menyebut nama Allah, kan. Kita bila kita angkat ni, yang ni pun nanti kita ceritalah bila sebenarnya nak angkat, tapi ini pun khilaf di kalangan ulama. Wa fi athna'i dhalika yadhummu asabi'al yusra fi at-tashahhud. Wa fi athna'i dhalika, okey, ketika masa yang sama juga yadhummu asabi'al yusra fi at-tashahhud. Jari-jari sebelah kiri ini dirapatkan. Jari tadi macam ni kan, tangan kanan, kiri macam ni dirapatkan. Wa ja'ala atrafa asabi'ihima jihatal qiblah. Semuanya menghadap kiblat. Okey, kita sampai situ dululah kot. Kita punya ni baru letak tangan ni, belum kaki macam mana kan, dan sebagainya lah. Okey. Saya buat approach macam ni supaya tuan-tuan belajarlah sikit-sikit kan. Saya belajar, tuan-tuan pun belajar, kerana saya pun baru tahu yang ni kan. Bukanlah saya pandai mana dah. Saya baca dan saya cerita balik dekat tuan-tuan. Jadi sampai kita belajar bacaan, kita juga tahu sedikit tentang hukum hakam pergerakan yang kita buat. Wallahu taala alam. Nas'alullah taala ay yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Dah masuk kan? Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.